الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Yang saya hormati lagi saya kasih tuan pengurusi majlis, pengurusi surau serta ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para alim ulama, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tak bagi ilmu melainkan cuma sedikit saja tuan-tuan. Yang sedikit inilah yang kita nak amalkan, yang sedikit inilah yang kita nak kongsikan. Bukan yang sedikit ni kita nak menyombongkan diri, nak membanggakan diri. Bukan yang sedikit inilah kita nak jadi ujub, syok sendiri dan sebagainya tuan-tuan. InsyaAllah pada malam ini kita berkongsi tentang sebuah hadis Nabi SAW tentang bagaimana bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna taqarrub? Taqarrub ialah menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, qaraba, yakni menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Syarat pertama kena ada ilmu lah tuan-tuan kan. Sebab kita nak menghampiri orang pun kadang-kadang kena ada ilmu juga tentang orang tu dulu. Siapa dia ni dan sebagainya kan. Kita kena kenal lah dia dulu. Tiba-tiba kita nak dekat dengan dia, kita pun tak kenal dia pun masalah nanti. Dan ada yang dia tak suka, ada yang dia suka. Maka kita nak rapat, nak kenal dengan dia, nak boleh dekat dengan dia, pertama-tama kenal dia dulu. Kan? Manusia pun, hukum manusia pun macam tu tuan-tuan kan. Nak kenal lah dengan orang besar-besar. Kita nak tahu perangai dia, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Apatah lagi kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala bagi syarat, nak kenal aku, nak dekat dengan aku, syarat kena ada ilmu dulu. Kalau tak, engkau perasan je dekat, sedangkan kau semakin jauh dari aku. Lam yazdad minallah illa bu'dah. Bukan bertambah hampir, tapi bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makin semayang, makin ibadat, makin jauh dengan Allah. Patut makin dekat, tapi makin jauh. Allah Ta'ala patut pandang, langsung tak pandang kita. Sebab tak betul cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah nak taqarrub ilallah perlu ada syarat-syarat, tahu syarat-syarat bagaimana nak bertaqarrub kepada Allah, nak hampirkan diri.
Nak ada ilmu lah. Ilmu ni kena carilah tuan-tuan. Tu yang kena datang mengaji, kena belajar kan. Sakat ikut-ikut dia tak jadi tuan-tuan. Kalau kita ibadat ikut-ikut tak jadi. Sebab nak dekat diri pada Allah, kena ada ilmu sungguh-sungguh. Maka Nabi SAW menerangkan dalam sebuah hadisnya. Apa kata Nabi SAW? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'azani la u'izannahu rawahul Bukhari. Hadis ni panjang. Nak terjemahkan lah dulu tuan-tuan, kalau tak terjemahkan tak faham pula kan. Tak bahasa Arab. Kalau bahasa kita senang, bahasa kita pun tak apa nak faham. Apatah lagi bahasa Arab kan. Apa kata Nabi SAW bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda. Abu Hurairah kata satu hari Nabi ni pernah cakap, dia kata. Bersabda ni pernah bagi tahulah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman. Apa firman Allah? Barang siapa memusuhi orang yang setia kepadaku, yakni orang yang paling aku cintai, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang terhadapnya. Siapa orang ni? Siapa orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan tidaklah bertakarub mendekatkan diri seseorang hamba-Ku dengan sesuatu yang lebih kusukai, seperti bila ia melakukan fardu yang kuperintahkan atasnya, yakni amalan fardu. Orang yang Allah Ta'ala cinta, yang Allah Ta'ala suka ialah apabila dia melakukan perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni nuntut ilmu fardu tak? Ni nuntut ilmu ni fardu ni. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, ini perintah Allah Ta'ala suruh cari ilmu. Dia yang suruh cari ni. Sebab itu Quran turun pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu. Makna suruh belajarlah, suruh baca. Jadi orang-orang yang memusuhi orang yang mencari ilmu. Orang yang memusuhi orang yang pergi belajar. Sekarang ni banyak kekangan lah tuan-tuan, nak pergi cari ilmu ni pun kekangan macam-macam. Kan? Nak mencari ilmu ni macam-macam tuan-tuan. Ada je itulah, inilah, semua. Ustaz tu lah, ustaz tak kena ni, tak kena, semua tak kena. Pening kita kan nak buat. Nak ngaji ilmu ni pun susah tuan-tuan. Ada orang tak suka lah, ada orang pergi report lah. Tanya itu, tanya ini. Orang buat maksiat dah tak orang tanya gitu. Tak ada kan? Orang ngaji ilmu ni, banyak cabaran tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan mungkin tak banyak lah. Yang banyak cabaran yang duduk depan ni lah. Tanya tu dari mana, siapa dia, ada tu ke tak, boleh ke tak, la ilaha illallah. Ni perintah Allah. Kan? Perintah Allah Ta'ala ni. Orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, Allah Ta'ala kata apa? Aku, dia kata, memusuhi, siapa memusuhi orang yang aku sayang kat dia, sesungguhnya dia telah menyatakan perang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perang dengan ustaz. Ni perang dengan Tuhan ni. Kita duk, kadang-kadang kita duk jaga agama, kita duk halang agama. Apa ni? Patut hifzuddin ni jaga agama. Orang diberi amanah oleh Allah Ta'ala, jaga. Kamu jaga agama Allah. Asal agama Allah ni apa? Urusan mengaji. Pergi mengaji. Ada orang ngadu, ustaz ni, apa ni buat kuliah? Kamu orang Islam ke bukan Islam?
Orang Islam. Patut orang Islam ni kamu pergi mengaji. Ni mengadu orang pergi mengaji. Orang mengadu orang tak semayang, tak mengaji tu. Pergi buat report, Ustaz tu. Orang-orang buat kuliah mengaji dia tak pergi Ustaz tu. Apa nak buat tu Ustaz? Ngadu yang itu. Ni ngadu Ustaz, ni orang buat kuliah mengaji. Pelik akhir zaman ni manusia kan. Ni siapa nak perang Ustaz ni? Dia berperang dengan Tuhan ni besok ni. Allah Ta'ala perang Ustaz ni. So itu kena faham betul-betul tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat kerja ni la ilaha illallah. Kadang kita orang buat baik kita marah. Masya-Allah. Orang buat kuliah kita marah, orang adakan tu tanya macam-macam, masya-Allah. Orang tak semayang kita tak ada gaduh nak tanya. Orang tak dedah aurat tak gaduh nak tanya. Orang buat mungkar maksiat tak gaduh nak tanya. Semua tak gaduh nak tanya. Orang pergi mengaji, pergi semayang, gaduh tanya. Nak semayang hajat, insya-Allah kita semayang hajat. Semayang hajat apa fungsi? Nak buat semayang hajat pun tanya tak? Pasal apa semayang hajat fungsi? Lah. Kena tak boleh ke? Tak adalah buat pasal apa. Tak ada buat solat hajat lah. Yalah nak tahulah pasal apa. Tak payahlah orang dah buat solat hajat. Nanti bagi tahu solat hajat malam ni insya-Allah kita buat apa ni. Ada orang suruh ke? Buat baik pun nak tanya tuan-tuan. Saya pun pernah agak pergi semayang, singgah-singgah semayang kat masjid. Pun orang tanya tuan-tuan. Daripada mana ni? Daripada sana. Kenapa? Tebang mayang. Jauh ni semayang. Salah ke? Saya semayang kat masjid. Tanya tuan-tuan. Orang buat baik tuan-tuan. Patut jangan ditanya apa yang kita buat. Tolong dia, bantu dia. Aku nak buat kuliah ni, tak ada ustaz lah. Tak apa, aku carikan ustaz. Aku ada ustaz, kau nak tak ustaz? Aku cari. Patut itu. Ini lain jadi akhir zaman ni tuan-tuan. Dunia nak kiamat sungguh. Satu balak demi balak datang tuan-tuan. Balak demi balak menimpa kita hari ni. Sebab Allah Ta'ala kata, kau berperang dengan aku, kau tengok aku bagi apa. Kau susahkan agama aku, kau susah syiarkan agama aku bagi engkau. Ni perang Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala perang ni sebab kita je tak sedar. Dia hantar COVID ni dia perang lah ni. Sekian lama dah aku bagi kau peringatan peluang. Kau degil juga. Kau halang-halang juga kerja agama aku. Kau halang juga syiar aku. Aku perang kau nak sangat kan? Dengan semua aku bagi sekali. Dengan masjid-masjid, dengan surau-surau kau nak perang sangat dengan aku bagi itu semua. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok di Kuala Lumpur, di Selangor hari ni. Nak perang sangat, terperanglah kata Tuhan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis ni, dia kata apa? Barang siapa memusuhi orang yang setia pada aku, maka sesungguhnya aku telah menyatakan perang terhadap dia. Allah Ta'ala perang tak payah pakai senapang semua. Dia hantar benda-benda tak nampak kan. Takut kita siang malam pagi petang semua tu takut kan. Ni Nabi sebut ni. Pasal itu Nabi sebutkan dalam hadis ni, dia kata apa? Siapa yang Allah Ta'ala suka ni? Orang yang menunaikan, melaksanakan kefarduan yang aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni semua yang fardu-fardu ni kena buat tuan-tuan. Tapi nak ada ilmu lah. Nak semayang, nak ada ilmu. Ni nanti yang mengaji ni kan. Nak mengaji lah. Bak semayang hari ni pun kadang-kadang tak selesai juga. Bukan makin dekat dengan Tuhan. Semayang tapi makin jauh. Kita semayang patut dekat dengan Tuhan, kita makin jauh dengan Tuhan macam mana? Sebab semayang kita tu tak ada ilmu. Kata Nabi, akhir zaman nanti orang beribadat, ubadun juhalun. Buat ibadat tapi jahil masalah dia. Kan? Masalah dia jahil masalah. Inilah masalah kita akhir zaman. Kan? Jadi tuan-tuan, ni Nabi sebut ni bukan saya sebut lah. Ini Nabi yang sebut. Dan senantiasa hamba-Ku bertakarub mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunat hingga aku mencintainya. Fardu satu bab, yang sunat. Nak buat yang sunat pun nak ada ilmu juga. Segala amalan sunat, bukan hanya sembahyang sunat, semualah puasa sunat. Apa saja amalan sunat, bersedekah sunat, semua ini nak ada ilmu. Kan? Kalau tak ada ilmu, sia-sia je tuan-tuan. Hari ni bersedekah, besok sebut.
Tak ada juga. Tuhan kata famathalu kamasalis safwanun alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Bila kita sebut-sebut balik dah bagi, maka tak jadi apa tuan-tuan. Macam debu di atas batu, hujan turun bawa semua sekali. Sebab itu Tuhan kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Kan? Jangan kamu batalkan apa yang kamu buat dengan perkataan yang tak baik. Nak ada ilmu, tuan-tuan. Walaupun benda tu benda sunat, kena ada ilmu juga. Kalau tak ada ilmu, apa yang kita buat tak jadi sunat. Semayang, bunyinya memang sunat, tapi tak dapat sunat. Sunat angkat takbir, tangan letak kat sini sunat kan? Tapi kita tak buat. Macam tu kan. Apa sunatnya? Apa sunatnya? Sunatnya sini. Nabi suruh kan? Tak elok sini. Datang kita kononnya sunatnya kan? Tentu. Dah macam sotong lah. Tapi kata nak sunat. Okay? Tapi kita nak sunat. Ni yang Nabi sebut, kadang-kadang kita buat tapi tak dapat apa. Tak dapat apa. Malahan kadang-kadang dapat dosa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, sentiasa hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunat. Nak bangkit malam. Nak ada cara gak bangkit malam ni? Memang kita rajin bangkit, tapi pukul 3 bangkitnya. Rajin bangkit tu kan pukul 3. Pukul 5 dah ngantuk. Baring, subuh tenggelam. Sunat buat, wajib hilang. Kalau tadi ngantuk sangatlah, tahajud dapat berapa rakaat nanti kan. Hajat, tobat semualah. Baca Quran sikit, zikir. Nak subuh terlelap pula. Aduh. Itu tak sembahyang subuh lah. Terlelap je. Oh, yang wajib tak dapat. Yang wajib tak dapat. Tapi Tuhan Maha Pengampun. Nak ampun tang mana? Dah terlelap, Ustaz nak buat macam mana? Pasal itu nak ada adab bangun tengah malam ni, tengoklah. Subuh pukul apa? Subuh 5.44 kan. Bangkit pukul apa? 4 bangkit. Itu gini mandi, semayang, semua baca Quran gitu gini. Kat nak subuh baru siap. Habis je siap, subuh pun sampai. Tu kena ada cara. Ni semangat boleh tahan. Pukul 3 bangkit lah. Pukul 3, pukul 5 dah terkuap kan. 5 suku, baring kejap lah. Kan? Ibu-ibu kan, dengan telekung baring kejap. Baringlah kejap. Baring-baring, pukul 8. Itu bukan baring, itu lelap. Itu tidur kan, pasal dia ngantuk kan. Takkan nak sedar kot. Habis tu, yang wajib tak buat, yang sunat alhamdulillah. Sebab itu ada cara buat. Apa pun nak buat, semua nak ada ilmu. Nak bertaqarrub ilallah, syarat dia ada. Berzikir, memang kita berzikir tapi tak betul. Langkah kepala otak kita fikir apa? Zikir nak banyak. Nak banyak mana? Sebab ialah apa zikir sikit-sikit kan. Banyak barulah Tuhan kira banyaklah dapat kan. Dia pun zikir laju-laju kan. Subhanallah 300 subhanallah. Sebelah lah. Bukan subhanallah, sebelah. Yang sebelah lagi bila? Besok. Zikir. Banyaklah zikir. Memang banyak tuan-tuan. Ui, Ustaz zikir 300 Ustaz. Tapi sebelah baru. Yang sebelah lagi, sebelah tu besok. Mana nak lembut hati? Tuhan kata dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang sebut nama Tuhan ni, jiwa tenang, jiwa lembut kan. Tak tenang-tenang juga tuan-tuan, gelisah. Tak lembut-lembut juga. Rupa tak zikir selama ini rupanya. Bunyi macam banyak lah. La ilallah. Malaikat yang tulis tu sampai tak tahulah. Apa nak tulis ni kau kata dia? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia tak tulis. Tu yang lepas-lepas zikir, buat benda haram, benda makruh.
Tadi pun lepas zikir dah sumbat rokok. Tak ada kesan. Saya kadang-kadang bawa jemaah lah masa sebelum Covid dulu pergi umrah tuan-tuan kan. Baru lepas buat umrah ni kan. Balik tak sembahyang subuh dalam kapal terbang. Dah tak sembahyang subuh. Baru balik tahun umrah. Naik kapal terbang tu kan. Subuh lena lelap semua. Oh, balik umrah ni. Tak ada kesan tuan-tuan, tak ada apa. Kadang sampai di Mekah tuan-tuan, nak pergi masjid pun malas. Dah turun tu masjid kan. Dulu bawa hotel jauh lah ustaz, hotel. Cari yang hotel dekat sikit lah, mahal tak apa. Semangat kan. Kita pun bawa lah kat sofa, turun tangga je. Eskalator, taman. Tak kat turun, naik ke atas ke? Pergi sebenarnya kat surat. Nah, sama je ustaz. Kawasan haram juga. Tengok. Tak. Ingat makin dekat, makin rajin turun. Makin dekat, makin malas turun. Turun kat disaji je. Makan, naik. Tuan-tuan, apa sebab tuan-tuan? Sebab ni ilmu tak ada tuan-tuan masalah kita hari ni. Buat kerja tak ada ilmu. Nak banyak, nak cepat, nak laju. Allahu Akbar. Nabi sebut khairul a'malu adwamuha, sebaik-baik amalan ni yang berkekalan. Tak apalah tak banyak pun. Tapi hari-hari buat. Baca Quran banyak-banyak. Semangat hari pertama bulan Ramadan. Berapa juz? 6 juz. Wih, banyak. Tengok orang lah baca. Masuk hari kedua dah malas. Masuk hari ketiga dah malas. Penyudah tak khatam-khatam. Kan? Sebab sebagai mula-mula ya. Tadarus. Kalau bulan Ramadan tadarus Quran dulu kan. Baca. Itu bukan tadarus. Itu baca terus menerus. Tadarus bukan itu. Tadarus ni pengusi baca sikit loh. Dah baca, kita semua semak tengok betul ke tak baca. Panjang, pendek, nama pun belajar. Dah baca, abang terjemah abang. Apa cerita dia? Tu nama tadarus. Bila nak habis Zat? Nak habis tu. Bila nak khatam Zat? Dah nak malam 27. Siapa suruh? Siapa suruh khatam? Tuhan turun Quran tu apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Satu. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dua. Tuhan turun Quran tu jadi petunjuk. Nak tunjuk apa tak faham. Kan? Baca Quran bagi faham lah baru jadi petunjuk. Sebab itu dia ada cerita dah. Ayat pertama sampai ayat ni cerita tentang sifat orang-orang beriman. Ayat ni sampai ni cerita tentang sifat orang-orang kafir. Cerita ini sifat dia orang munafik. Faham? Balik rumah, panggil anak bini semua-semua. Mari tengok. Tadi abang baca Quran tadi kat masjid. Ni ayat yang pertama ni cerita bab orang beriman. Cuba tengok tanda-tanda orang beriman, sifat orang beriman. Ada tak kat kita? Kita pun tengok-tengok. Satu pun tak ada abang kata dia. Satu pun tak ada tanda orang beriman. Tak ada nampak langsung. Cuba tengok yang bawah tu. Yang bawah tu ni ayat yang tu tadi Haji tu baca sifat orang-orang kafir. Ada tak kat kita? Ni setengah lah ada lah. Setengah ada. Tengok ayat sifat orang munafik. Banyak. Kita punya ada tak bang? Ini semua kita punya ni bang. Yang itu dia panggil hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia tunjuk mana yang hak, mana yang batil pada kita ni. Dia bukan tunjuk sifat orang, dia tunjuk sifat kita. Satu nak kena faham kan? Kita tengoklah. Bang, kita boleh kata semua bang lah. Sifat munafik bang. Ni kena buang ni bang, kena ubah jadi orang beriman. Itulah dia suruh tu. Adakah orang baca Quran macam tu? Tak ada. Tak ada tuan. So itu bukan makin dekat dengan Tuhan, makin jauh. Sebab Nabi kata la yabqa minal Quran illa rasmu. Ni ibu-ibu kalau baca Quran macam tu. Baca. Panjang pendek betulkan. Ni panjang.
Tak payahlah, ni mat wajib, ni mat tabi'i, tak payah, tak ingat tu. Ni panjang, ni kena pendek sikit. Tu cukup lah kan. Dah baca dah habis? Okey, baca terjemah bang. Pakat dengar semua. Terjemahan. Okey, dah habis. Baca lagi. Sambung. Tu baru nama tadarus. Sini tadarus macam tu kah? Macam tu kah? Tak dah. Main baca je. Baca, sambung. Baca, sambung. Baca, sambung. Habis. Berapa dah? 11. Jomlah, baliklah. Berapa dapat Ji? Dapatlah 7. 7 apa? 7 juz. Banyak Ji. Tengok orang lah baca. Apa cerita ni? Aku tak tahulah bahasa Arab. Sedih beramal lagu. Kan? Kita beramal macam tu kan? Saya tak tahu lawan sini, saya tak tahulah. Tapi macam tu lah rasanya. Sebab itu bertahun kita beramal ibadat. Kan? Yang sifat dia macam tu terus. Kuk yang mengumpat jalan terus. Kan? Yang sombong jalan terus. Sebab tak faham. Tuhan kata jangan sifat sombong ada dalam ni. Sebab sebesar zarah pada sifat sombong, ni Allah Ta'ala campak dalam neraka nanti. Dalam Quran kata kan? Kita tak faham. Dah baca Quran nyombong. Macam baca Quran. Banyaklah tak cangkau, malas. Wih. Bila orang ajak baca Quran, malas dengan ni. Bila nak baca Quran, tengok kita orang ni. Tak bukan suruh sombong. Dalam Quran baru cakap tadi, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi mara'a. Jangan jalan kat muka bumi ni dengan perasaan sombong. Apa nak sombong? Tak ada benda. Kaya, bukan kita punya pun. Pinjam dia, Tuhan bagi. Sekelip mata dia ambil, habis. And pangkat, sekejap je. Lepas pencen, tak ada lah. Selesai. Pencen, bye-bye. Pergi pejabat tu balik. Dia ni bekas pengarah lu. Bila? Dululah. Habis tu, apa hal? Apa masalah? Bekas je pun. Siapa nak layan? Dulu boleh lah. Dulu boleh lah tuan-tuan. Dia ni bekas imam besar lu ni. Mana? Dululah, dulu. Habis tu sekarang? Sekarang tak ada dah. Dah duduk dan diam. Kau jadi makmum. Jangan cakap banyak. Tak ada. Apa nak sombong? Cakap. Ilmu. Tuhan bagi sikit. Pinjam. Apa yang menyebabkan kita nak sombong? Cuba bagi tahu. Apa yang melayakkan kita boleh sombong? Bagi tahu. Last kali, mandi pun orang mandi besok. Tu nak sombong lagi. Pakai pun orang pakai kan besok. Yang sombong ni lah, yang hebat kereta mewah ni kan. Last kali besok naik kereta yang bumbung boleh angkat-angkat tu. Ya tak sombong tu. Kan, yang dulu main tekan je button bumbung tu tak terbuka kan. Kereta mewah kan. Dulu. Satu hari besok dia naik kat kereta yang boleh buka bumbung tu. Ni bukan buka terus, dia buka semua sekali. Tu nak sombong. Itu nak sombong. Apa nak sombong hari ni? Cakap. Tuan-tuan. Baju pun tak boleh pakai sendiri tuan akhirnya. Dah hantar kat lubang tu, goleklah sendiri. Tak boleh juga. Orang juga nak masuk kan. Itu nak sombong. Tak payah sombong lah. Kan? Dah masuk dah. Dah letak tepi lubang tu. Terjunlah sendiri. Apa nak sombong hidup ni? Manusia yang sombong ni pasal tak kenal diri tuan. Dia diri tak kenal tentang tu yang sombong tu. Boleh ilmu sikit. Orang pun dah panggil Al-Fadil. Lain rasa tuan kan? Al-Fadil, Ustaz, lain rasa tu haji. Lain macam nengok orang pun semacam kan. Mandang orang tu pun macam mandang hina lah kat orang tu. Dia ni lah pun nak jadi tak tahulah. Ini kalau mati confirm neraka ni. Suka-suka hati kau je. Suka-suka hati je kita kata orang masuk neraka. Suka-suka hati je kita kata dia kena azab kubur. Bawa bertenang dulu. Kita pun tak tahu. Kan? Kita pun tak tahu tuan-tuan. Nak tengok orang ni jahat macam mana pun tak layak kita kata. Ni confirm ni. Ni kalau mati confirm ahli neraka punya. Bila? Kalau mati. Dah mati belum? Belum, tunggu dulu. Nabi kata kadang-kadang dia ni ahli syurga, sejengkal lagi nak masuk. Perbuatan hidup semua macam ahli neraka. Tapi dia ni ahli syurga, sejengkal lagi nak masuk amalan ahli syurga tuan-tuan. Siapa tahu? Hatta orang kafir tu pun kita tak boleh kata dia ni mati confirm neraka. Tiba-tiba nak mati sehari sebelum masuk Islam dia macam.
Kita kata ni Cina lah anak ni kan. Confirm ni, kau mampu neraka jahanam ni. Kekal dalamnya selama-lamanya. Bawa bertenang lu. Sehari sebelum tu dia jumpa Haji, mau masuk Islam lah Haji. Ustaz? Saya banyak tengok Islam baguslah Haji, saya mau masuk. Masuklah Haji kata. Mengucaplah. Dia pun mengucap lepas Haji kan. Dia lah saksi. Mengucap dia pukul 9 pagi nah. Pukul 11 pun meninggal dia. Lah, baru masuk Islam. Sunat pun belum. Macam. Habis tuan-tuan tau. Dosa-dosa yang telah lalu tu selesai. Tu. Kita pun belum tahu. Yang konon-konon sembahyang pagi, petang, siang, malam ni. Situ jangan hukum orang. Jangan sombong sangat apa yang kita miliki hari ni. Jangan sombong sangat apa yang kita buat hari ni. Aku baca Quran, khatam Quran 6 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jangan sombong, nanti dulu buat tenang dulu. Aku tahajud setiap malam. Puasa sunat tak pernah tinggal. Yang tak sunat pun aku buat. Jaga sombong hidup ni. Jaga sombong hidup kata dunia ni. Allah Ta'ala kata jangan sombong. Yang layak sombong siapa? Allah Ta'ala. Yang tak perlu apa-apa. Kita ni apa nak sombong ni? Kadang kan baru jadi imam pun lagak lain macam. Siapa tu? Imam tu je. Lain macam rasa. Siapa tu? Pengurusi masjid. Tu. Kau tengoklah tu kan. Dia bukan boleh sembang-sembang orang, dia pengurusi je. Nah, pengurusi masjid ni amanah Allah. Besok Allah Ta'ala tanya, sok jangan jawab. Kau sejak jadi pengurusi masjid, apa kau buat? Kau syiarkan tak agama aku? Kau bagi tak syiarkan agama aku ni? Atau kau menyusahkan nak syiarkan agama aku? Susah. Kau bagi sini, kau bagi sini. Ini tuan-tuan ni jadi pengurusi surau, jadi imam ni kan. Ini bukan main-main ni. Ini amanah Allah ni. Ada orang tanya, pengurusi, ni ada ustaz nak bagi kuliah. Boleh tak? Ada kosong? Ada, tapi masalah sikit lah. Apa masalah Tuan Haji? Payahlah, ada orang tak suka ustaz ni apa semua. Haji tengah jawab pasal tu. Apa sal kau tak bagi ustaz ni masuk? Orang atas tak bagi. Tuhan kata, akulah yang atas tu. Aku yang suruh, pasal apa kau kata orang atas lagi? Apa nak jawab? Siapa nak bagi? Siapa nak tolong Haji ni agak-agak? Jemaah nak tolong? Jemaah pun sangkut semua. Nak tolong apa? Pasal dalam urusan agama jangan banyak tanya tuan-tuan. Nak buat apa? Kuliah. Mari. Ada kosong, jalan. Nanti kalau tak ada nanti jalan. Saya tanggungjawab. Saya diberi amanah oleh Allah untuk buat benda ni, untuk jaga benda ni. Bukan saya jaga rumah Allah Ta'ala, nak halang orang buat kerja Allah Ta'ala. Aku takut di hadapan Allah Ta'ala besok. Tapi kita ini banyak fikir kan. Lawan nak fikir. Tapi surau tak ada lah kan. Kalau masjid banyak nak fikir. Lawan tu, lawan. Kan kena pecat kan. Nyanyo lah. Lawan. Banyak lawan. Banyak nak fikir kan. Ni pasal fikir lawan besok. Besok malaikat dalam kubur nak nanya ni. Tuhan nak nanya kan. Kau jual aku punya agama dengan allowance kau mari sini. Apa nak tolong? Banyak tuan sekarang masjid mempersulit urusan syiarkan agama Allah. Patutnya kita jaga masjid, kita syiarkan agama Allah. Mari. Orang bising-bising, patut kau tak boleh bising, benda ni benda baik, kau main mengaji meh. Kau main mengaji. Yang kau nak report ni pasal apa? Kau main mengaji meh. Aku diamanahkan untuk mengimarahkan. Namanya apa? Imarahkan. Ni tuan-tuan ni semua nak imarahkan. Nak imarahkan surau masjid, kerja tuan-tuan lah. Tiba-tiba ada orang nak imarahkan surau masjid, kita halang dia buat kerja tu. La ilaha illallah. Akhir zaman ni tuan-tuan. Saya itu tuan-tuan dulu tuan-tuan. Saya cakap tentang orang jumpa saya pun saya cakap itu. Apa sah kau halang orang nak buat ibadat? Biarlah dia buat ibadat. Dia nak buat ibadat, dia nak imarahkan masjid, Tuhan yang suruh. Kan? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Innama ya'muru. Sungguhnya orang yang memakmurkan, mengimarahkan rumah Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ni orang beriman pula kita halang nak imarahkan rumah Allah, nak memakmurkan rumah Allah.
Disuruh jaga rumah Allah, bukan untuk itu dia suruh jaga rumah Allah, untuk syiarkan, kembangkan. Pasal tu pasang speaker. Panggil seberapa ramai, mari. Kita imarahkan rumah Allah, mari. Lainlah kalau kita panggil Sami, itu lain lah kan. Siapa Haji panggil? Sami tu, kata dia. Bawa bertenang je. Ni siapa Haji panggil? Ustaz tu, Ustazah tu. Boleh ke Ustaz tu? Kenapa Ustaz tu? Ustaz tak boleh pula. Kan? Imarahkan rumah Allah. Tapi apa yang berlaku hari ni tuan-tuan kan? Tuan tengok sendiri kan, akhir zaman kan? Apa yang berlaku? Susah tuan-tuan. La ilaha illallah. Bermacam-macam syarat. Masya Allah. Hai. Tapi buat maksiat tak ada syarat. Syarat dia boleh buat maksiat je. Nampak tuan? Kadang-kadang siapa yang menghalang-halang ni? Orang agama. Yang marah ke agama ni orang agama lah. Dia macam, yalah tuan-tuan, yang marah orang politik, mestilah orang politik. Dia lah marah. Dia berdengki, mestilah orang politik lah dengki ke dia. Takkan orang meniaga marah ke dia, buat apa? Kan? Orang agama, siapa marah kat dia? Orang agama ni. Orang meniaga, siapa marah kat dia? Orang meniaga ni. Orang meniaga, orang agama marah ni, dia apa? Asal ustaz marah kat orang jual ayam tu? Saja. Ustaz niaga ayam ke? Tak ada. Betul? Apa ruginya ustaz? Tak ada apa saja nak marah dia. Tu bodoh tu. Tu bodoh. Orang meniaga ni siapa yang marah? Orang meniaga lah. Kan? Siapa yang dengki kat dia? Orang meniaga lah. Asal kau dengki kat dia? Dia main kotor. Pasal? Sejak dia buka tu, saya punya customer lari kat dia. Dah kau buat tak betul. Kan? Ni agama tuan-tuan akhir zaman kan. Allah, ni yang Nabi sebut dalam hadis ni. Susah tuan-tuan akhir zaman kan. Akhir zaman ni susah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak tahu lah macam mana boleh terima saya datang sini. Saya pun tak tahu macam mana surah-surah masjid dia boleh tak terima. Dah isyak ke? Belum. Boleh terima. Ada surah-surah yang ragu-ragu nak terima tuan. Banyaklah, itulah, inilah, itulah, ini. Apa masalah kau ni kan? Nanti dia orang marah. Siapa marah? Nanti orang atas marah. Atas tu siapa? Atas lah. Orang atas tu siapa? Saya pun biasa kat duduk di atas tu. Bila tanya orang atas, kami tak ada masalah. Dah tak ada masalah pula dah. Habis apa masalah? Orang bawah tu ni. Mula tajak orang atas bersalah. Kita tajak orang atas kata, saya tak ada apa. Bawah tu lah dia orang ni. Salah betul lah. Tanya orang bawah pula, orang atas tu. Dah macam bola sepak tengok. Buat aja lah. Kita bukan mencuri, kita bukan merompak, bukan menyamun. Kita buat benda baik, mengimarahkan rumah Allah, majlis ilmu. Orang-orang yang mengadu tu patut mari datang. Jangan mengadu, mari datang sini mengaji, cari ilmu. Kan? Akhir zaman tuan-tuan, Masya Allah, teruk tuan. Kadang-kadang saya tengok, bukan di mana-mana tempat sekarang tuan-tuan. Persulit sana, persulit sini. Kan? Dah ada tauliah negeri ni, minta tauliah ni. Satu orang ustaz sampai 14 tauliah tu. 14 kena ada tauliah. Saya tak tahulah Quran lain-lain ke. Saya pun tak tahu Quran dia lain-lain, beza kan. Selangor Quran dia lain, wilayah lain Quran dia. Johor lain, Perak lain, Melaka lain. Sebab ada yang 30, ada 29 je. Ya, macam tu ke? Sebab tauliah tak sama pula. Patut ada satu tauliah dah cukup dah. Kan? Mengaji mana? Indonesia Azhar. Temeruga lagi. Dah dapat tauliah. Quran, Nabi, hadis dan semua dah. Fiqh semua. Dapat. Nah, boleh ngajar. Ahli sunnah wal jamaah. Nak pergi Perak. Ustaz ada tauliah Perak. Kau kena ambil tauliah Perak pula ke? Kena ambil. Asal? Quran Perak lain ke? 30 juzuk jugalah. Sama habis tu. Hadis lain ke? Sama. Habis sembahyang tak sama ke? Sama. Habis tu kenapa ambil lain? Saya ngajar benda sama lah. Tak boleh, Perak lain. Tuan-tuan tengok tak lesen kereta? Tuan-tuan ambil kat Batu Pahat ni, boleh bawa satu Malaysia tu. Ada tak sampai Selangor dia orang tahan? Lesen Ji? Ni Batu Pahat ni Ji. Selangornya ada? Lesen Selangor. Kenapa? Sebab lampu hijau sini berhenti. Merah jalan. Tak ada. Tak ada kan? Dunia permudah. Orang putih buat, orang barat, Yahudi buat, mudah. Islam, sekat. Akhir, agama tak berkembang. Ilmu tak berkembang.
Allahu Akbar. Selaraslah, satu tauliah cukuplah. Satu negara Malaysia yang penting ada satu tauliah, cukup. Settle masalah. Nak masuk sini, ada tauliah negeri mana? Selangor. Nah. Okey, jalan Ustaz. Dan itu pun dah tulis tu. Kan, identiti kad tauliah mengajar Majlis Agama Islam. Kan? Majlis Agama Islam, lainlah identiti tauliah mengajar agama Buddha. Buat tenang. Nampak tak? Susah tak kan? Agama kan? 14 tauliah ada ni. Hulu kili buat tauliah ni. Baik tak gantung kat tengkuk. Mana? Johor. Kejap. Cari kejap. Mana satu ni? Johor ya. Johor. Itu sebaik tak bagi daerah pula dah. Ni Johor kat mana? Batu Pahat. Ni mana? Keluang. Keluang tak boleh. Sebab dia daerah lain. Mampus aku tu. Johor pun dah 10 tauliah pula dah. Daerah pula dah. Mampus aku tu. Persulit sungguh agama la ilaha illallah. Siapa nak jawab depan Tuhan besok ni? Akhirat besok siapa nak jawab ni depan Tuhan? Urusan aku, urusan syiar aku, agama aku, kau persulit-sulitkan. Urusan dunia yang kau punya tu, kau permudahkan. Sedangkan urusan aku super mudahkan. Urusan dunia tak perlu pun. Nampak tak akhir zaman? Kan? Tu tahu dah masuk TV tu tuan-tuan tu. Dah masuk TV, keluar TV, masuk dewan, keluar dewan lah. Segala forum, segala ceramah dah masuk. Dah isyak dah masuk tuan. Tak azan dulu, azan. Azan. Saat kita tak semayang orang taman nyanyi kita. Azan. Bilal, azan tak apa. Bilal tak nak azan. Dua Bilal. Oh. Azan sound sekat pun boleh. La ilaha illallah.
Allah mahmud. Innaka la tuhlikul mi'ad. Kita sambung sikit itu ana, sikit lagi. Sikit tak sikit pun tak tahulah apa habis ni. Okey. Nabi kata lagi, dia kata apabila aku mencintainya. Bila Allah Ta'ala dah cinta kat kita, maka Allah kata jadilah aku sebagai pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, sebagai penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berjuang, dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia meminta kepadaku, maka aku memberinya. Dan jika ia minta perlindungan pada aku, maka aku memberi perlindungan kepadanya. Bila Allah Ta'ala dah cinta, dah redha kat kita, dah sayang kita, maka apa saja yang kita buat akan Allah Ta'ala pelihara. Apa yang kita minta Allah perkenankan. Tapi betul lah tuan-tuan, tu saya kata tadi, nak ada ilmu lah bagaimana cara nak mendekatkan diri pada Allah. Bila kita dah boleh dekat dengan dia, dah baik dengan dia, dah hubungan kita akrab tuan-tuan, minta apa pun, apa yang kita buat pun, semua mendapat keredaannya, dapat kecintaan Allah. Tak minta pun Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Tak gaduh nak minta dulu. Ini menonggeng minta tak dapat-dapat juga. Bertahun dah minta kan. Main duha dah bertahun dah minta, tak dapat-dapat. Yang di langit turunkan, minta semua dahsyat-dahsyat semua. Yang di langit turunkan, yang dalam bumi keluarkan, jauh dekatkan, susah senangkan. Minta tak ada yang komen-komen minta punya. Kan? Allahumma inkan rizqi fis sama fa'anzilhu. Tuhan kata yang ada kat sini pun tak habis lagi, minta. Macam minta. Yang ada atas bumi ini pun tak habis lagi, yang bawah juga kau nak pasal apa? Kan? Kita minta kena doa punya panjang tuan, macam-macam minta tak tahulah. Sampai lenguhlah tangan menadah. Tak habis. Apa lagi diminta je ni tu, tak habis. Lenguh dah tuan-tuan, sampai dah tak ribu dah. Tak habis lagi. Apa banyak sangat kau minta? Kau minta apa? Kita baca Ustaz. Periuk, belanga, sayur, kangkung, sawi semua. Oh, minta semua kita. Tuhan minta sikit dari kita pun susah nak buat. Tuhan kata minta, aku minta kau datang lah ngadap aku awal sikit lah. Kan? Kau datang lah ngadap aku ni awal-awal lah. Kau 6.56 kau datang ngadap aku. Pukul 8 ngadap. 12.56 tengah hari kau datang jumpa aku dah ngadap aku. Pukul 3 sampainya. Itu pun pukul 3 minta. Selagi boleh minta, tak malu sungguh kita dengan Allah. Nanti petang, kau datang minta nah, datang pukul 4 lebih. 4.20 tu, datanglah 4.22 tu datang minta kat aku. Tuhan ni tunggulah 4.22. Pukul 6 sampai. Sampai tu pun macam terpaksa je, kelang kabut. Oh, ilah. Dah sembahyang ibu? Belum, kata dia jaga cucu. Pukul 6 ni. Maghrib 6.56. Itu pun minta macam-macam. Minta apa tu bu? Macam lah Ustaz, macam minta. Minta apa? Macam-macam, minta sihat, panjang umur. Berapa umur dah? 81. Tu panjang apa lagi? Minta panjang. Ya 81 ni pun tak larat nak bawa, minta panjang. Pasal tu saya imam-imam muda-muda ni, saya larang dia doa minta panjang umur. Kau tak apalah, kau minta seorang. Ni yang makmum belakang ni dah 72. Dia lutut pun nak tanggal. Kau minta panjang lagi. Kau tanggal lutut dia besok? Tak payah minta panjang-panjang. Tak payah minta panjang-panjang. Kan? Sebab dia pun tak larat. 72 lutut. Ni mana? Lutut mana larat dah ni? Lutut, pinggang, semua nak tercabut dengan. Datang imam muda ni. Ya Allah, panjang lah. Yang makmum kata panjang apa, mam? Ini pun dah tak larat, mam. Ini pun dah tak larat, mam. Kau nak minta panjang ni, mam. Dah lah, mam. Minta berkat dah lah, mam pula. Tu salah panjang lagi, minta berkat je lah. Minta berkatnya apa maksud? Yalah, adanya berkat sehat kita kan. Dah lah, ini minta panjang-panjang. Yang kita dah tak larat ni, dalam dah tak larat, minta panjang-panjang. Kan?
Tu sebab kadang-kadang ya ada orang petikai lah. Tak payahlah doa, dia kata tak sama minta. Yalah. Contohlah imam berkebun minta hujan, makmum motong. Mam, agak-agak lah mam. Aku dah seminggu tak motong imam. Minta hujan. Imam kata aku mana tahu, aku sayur aku tu layu, aku takut. Imam minta hujan lah, ya Allah. Hujan, makmum di belakang, imam dia seorang je. Habis kita tak payah motong. Yang makmum 10 orang mau motong, imam seorang berkebun. Macam mana nak amin kan? Takkan nak marah imam. Mam, jangan minta hujan mam, kita tak motong seminggu dah mam. Besok dia lah jadi imam, yang motong pula jadi imam. Minta panas pula lah. Imam kata, sayur aku dah layu woi. Aku tak lalu dah siang. Pasal itu tak sama minta kan. Ada ke siapa minta? Tapi tak faham nak macam mana. Main amin je. Tak apa yang imam tu doa, kita pun amin. Amin. Apa imam doa tu? Tahulah, elok lah kot. Ni ibu-ibu, jangan aminkan imam suami. Kalau suami jadi imam bahasa Arab, suruh bahasa Melayu. Bang, Melayu aja. Apa? Saya tak faham. Kang abang minta, Kang saya tak faham, Kang. Tentang abang minta lagi seorang. Saya pergi aminkan. Langsung tak payah. Ni ibu-ibu, bila suami nak jadi imam bahasa Arab, suruh Melayu. Melayu bang, Melayu. Kalau dia kata, ya Allah, tambah rezeki, tambah lagi seorang. Senang. Bang, apa bang? Ni bahasa Arab. Kita pun amin. Kena 40 hari, makbul. Makbul. Suami doa-doa makbul kan. Abang sampai hati buat saya macam ni. Kau yang aminkan. Bila setiap kali semayang aku doa kau lah 40 hari yang aku doa tu yang kau amin. Aku ingat kau setuju. Tu sebab ibu-ibu jangan diaminkan mudah-mudah. Orang laki-laki ni kadang-kadang tak boleh juga. Macam saya pun tak berani juga bahasa Arab. Kerana rumah tak faham bahasa Arab kan. Kang, dia amin je kan? Jangan 40 hari je. Hari-hari dia amin, hari-hari amin. Makbul. Dapat kau nikah lagi seorang. Isteri aku amin kan, dia setuju je. Rupa bini tak faham. Tuan-tuan tu sebab ni minta tuan-tuan la ilaha illallah. Kita ni bila Allah Ta'ala dah cinta, dah sayang, minta apa pun dapat. Tak minta pun Allah bagi, tuan-tuan. Sebab itu nak ada ilmu dalam buat amal ibadat ni, tuan-tuan. Sebab itu kita kena mengaji. Bak semayang daripada bak taharah. Ni bak taharah pun tak selesai ni, tuan-tuan. Kita rasa macam dah selesai dah sebenarnya. Tapi kok ditanya kan banyak yang tak tahu ni. Kan? Ni solat berjemaah ni banyak hukum solat berjemaah yang kita tak tahu. Sampai ulama tulis kitab Qaulut Tam fil Ahkamil Imam wal Makmum. Tuan-tuan. Dia tulis dalam bab sempurna imam dan makmum ni, dalam hukum imam makmum. Ni. Saya hari tu ngajarlah hari-hari. Kan? Lepas tu ada orang report kurang sikit kan. Malahlah dah ada report kan. Saya nak bagi faham lah imam makmum. Pengurusi kira boleh Ustaz buatlah. Tapi tak seronoklah kan. Orang bising, kita nak mengaji ni nak dapat barakah dia, nak tenang kan. Ini kita nak ajar bab imam makmum semayang berjemaah nak dapat pahala 27. Kau tak faham 27 apa, silap-silap 7 pun tak dapat. Jadi kita buat lah. Ngadu sana, ngadu sini kan. Lah kali pindah rumah Tuan Haji ni pula dah. Buat rumah Tuan Haji lah. Tuan Haji kata, buat rumah saya lah Ustaz. Buat rumah Haji pula. Tu sebab tak tahu lah berapa lama pula. Sebab ngadu pindah tempat lain pula. Lah masuk tengah padang yang kita buat. Bentang. Tak tahu apa sebab, tuan-tuan. Tu saya kata tadi. Ni. Nak syiarkan agama Allah, ilmu. La ilaha illallah. Sanggup pagi-pagi buta pergi report tu. Kat surau ada ni, kat ni ada ni, kat ni. Astaghfirullahalazim. Kenapa? Kan? Umat Islam akhir zaman ni kenapa jadi teruk gitu? Majlis ilmu. Bukan buat maksiat. Nak terang 30 minit, setengah jam ni kita ambil masa lepas subuh. Lepas tu baru boleh pergi ngeteh. Kan? 30 minit je. Masalah. Kalau imam sujud, batal waktu sujud. Makmum nak buat macam mana? Sama-sama sujud lah. Tiba-tiba imam batal senyap, dia keluar.
Dia keluar senyap jalannya. Kita makmum nak buat apa tengah sujud? Tunggu je. Tak bangkit-bangkit. Imam dah keluar. Imam duduk kat bilik air dah. Lantaklah kau sujud lah. Kata. Kau menonggeng di situ. Dia duduk dekat paip air tu kan. Lek. Dia tengok kita. Sujud abang. Sujud. Ahli hukum nak belajar. Nak faham kan? Nak faham. Pun masalah. Jangan dan. Kan? Pindah gandah, kejap berhenti, kejap buat, kejap berhenti, kejap buat. La ilaha illallah. Bukanlah sampai 5-6 jam. Ambil masa untuk orang yang pencen ni, dah tua-tua ni tak ada apa nak buat. Lepas subuh kita buat kuliah sekejap. Kan? Teranglah hukum. Kan? Bagi ilmu sikit. Allahu Akbar. Riuh rendah. Dok mengadu. Banggalah dapat. Tengok aku report macam mana. Berhenti kuliah. Hebat tak aku? Yang nerima report pun satu bab dia pun. And kau terima report sepatutnya kau ada jawatan. Kau bagi tahulah, tuan report ni salah ni. Ni majlis ilmu tuan. Sepatutnya tuan pergi majlis ilmu. Bukan report. Kenapa tuan report benda-benda macam ni? Patut bagi nasihat lah, kita ada kuasa. Contoh dia report kat pengusi kan. Pengusi bagi tahu. Mai sini. Saya nak bagi tahu. Ni benda baik. Dia buat ni benda baik, ilmu. Kau datanglah mengaji. Buat apa kau nak berdosa buat benda-benda macam ni? Menghalang syiar Allah. Kan? Ni dah. Oleh kerana dia report, saya terpaksa ambil tindakan. La ilaha illallah. Akhirat besok siapa nak jawab depan Tuhan? Siapa nak jawab? Oh, yang report tu nak jawab. Apa nak jawab depan Tuhan besok? Inilah ketidakpahaman orang Islam bila ada jawatan kadang-kadang. Allah bagi amanah, suruh tegakkan syiar aku, kata Allah. Nah, kembangkan syiar aku, kau pertahankan agama aku. Pasal aku tengok kau layak pegang jawatan tu, aku bagikan kau untuk jaga syiar agama aku. Tiba-tiba, dengan engkau sendiri mengikut telunjuk mereka yang nak runtuhkan syiar aku. Akhirat besok kau jawab depan aku, kata Tuhan. Berapa ramai yang kau kata pembela kau panggil. Mari. Siapa nak jawab depan Tuhan besok? Kan? Saya tak ada apa tuan-tuan. Saya dah datang. Saya duduk sini dekat 2 bulan dah. Dah datang. Tu Abang Rahim tu, orang rumah dia kat Dewi tu. Dia dah susun jadual. Saya ni Abang Ali ni dah susun jadual. Semua dah susun jadual. Saya datang nak ngajar je, nak curah ilmu. Saya tak ada tentukan bayaran. Saya cakap terang. Nak bagi, tak bagi, tak ada masalah. Saya bukan minta. Saya datang, lillah nak sampaikan ilmu. Kat KL tak boleh ngajar. Kat Selangor tak boleh, saya datang dakwah. Macam-macam tu lah inilah. La ilaha illallah. Akhirat besok, jawab di hadapan Allah. Jawab di hadapan Allah. Kenapa? Aku dah hantar hamba aku untuk nak sama kongsi ilmu. Kau pergi halang syiar aku. Kau ada jawatan, patut kau sokong dia, kau bantu dia. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu tolong-menolong dalam perkara kebaikan. Patutnya kamu carikan tempat lagi. Ustaz, mari Ustaz, surau ni tak ada kuliah, mari Ustaz buat kuliah ni. Ustaz, mari sini Ustaz. Patutnya itu. Ni dah. Jangan. Nanti susah nanti. Kau ditakut-takut. La ilaha illallah, akhir zaman. Kan? Saya habis tanggungjawab tuan-tuan. Saya dah datang. Kan? Saya datang dia tuan-tuan. Kan? Orang bagi tempat duduk, saya duduk. Orang bagi kuliah, saya bagi kuliah. Dah. Saya tak minta duit. Kalau lain lah, kalau saya minta duit satu kuliah 3,000 lah. Tu lain lah. Ni tak ada. Bagi alhamdulillah, tak bagi pun alhamdulillah. Tak ada. Saya bukan mencari duit dengan curah ilmu. Saya cuma mengajar. Kerja saya mengajar je. Rezeki saya Allah Ta'ala dah susun. Bukan tuan-tuan yang susun. Allah Ta'ala dah bagi. Allah Ta'ala kata, kau jangan fikir hak tu. Hak tu aku uruskan. Kerja kau sampaikan. Rezeki kau aku susunkan. Kau jangan risau. Kalau aku tak gerakkan hati dia pun, dia tak boleh bagi juga. Sebab yang bagi tu gerakkan aku gerakkan hati dia untuk bagi, dia bagilah. Kalau aku tak gerakkan, tak juga bagi. Walaupun kau tengok, wih banyak duit dia ni. Tapi aku tak gerakkan hati dia, tak pinjamkan sifat pemurah aku kat dia, dia boleh bagi? Tak boleh juga. Kan? Saya minta 5-6 ribu pasal kau kaya. 5-6 ribu lah saya minta. Tuhan kata, aku yang nak bagi ni, aku tak gerakkan sekupang tak dapat.
Tu kau nak kata apa? Nak salahkan siapa? Qadakut, bakhil. Nak salah siapa? Kau marah aku pasal aku tak bagi? Tuhan kata, tu hak aku. Apa hak kau minta kat aku? Kan? Saya tak pernah minta, tuan. Saya tak pernah meminta. Apa yang saya nak? Tempat kuliah. Ada kuliah, saya pergi. Ada bagi ilmu, saya bagi. Itu je. Tapi susah, tuan-tuan. Susah. Agama akhir zaman. Sebab itu saya kata kadang-kadang bila saya bercakap dengan orang-orang yang ada jawatan, saya kata gunakan jawatan ni besok. Akhirat Allah tanya. Ni amanah Allah. Dia akan tanya kamu. Apa yang kamu buat dengan jawatan? Aku suruh syiarkan agama aku, kau jatuhkan agama aku. Aku suruh kembangkan syiar aku, kau kuncupkan dia. Aku suruh kau kembangkan, kau tutup dia. Akhirat sok kau jawab depan aku. Apa nak jawab? Hari ni kita mendabik dada, kita ada jawatan. Depan Tuhan besok hilang jawatan kita. Depan kita apa yang ada? Neraka ataupun syurga Allah. Kan? Apa yang ada? Jadi tuan-tuan, hari pun dah 8.30. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat tu. Tak payah lama-lama tuan-tuan, lutut tuan-tuan bukan tahan kan. Jadi hadis ni panjang tuan-tuan sebenarnya lagi kan. Perbahasan dia panjang lah. InsyaAllah lah. Sebab saya lama lagi kat sini tuan-tuan. Mungkin sampai hujung tahun. Mungkin pindah sini ke. Tak tahu. Kan? Mungkin duduk sini pindah terus. Sebab saya buat ni bukan pasal saya pun. Pasal saya buat live ni tuan-tuan, pasal orang sana yang minta orang KL. Sebab kuliah tak ada. Selangor kuliah tak ada. Dia orang minta lah saya buat. Ustaz buatlah live. Kami dapatlah tumpang ilmu. Kalau kat sana saya nak buat macam mana? Sorang-sorang di rumah. Takkanlah hari-hari nak buat kuliah live sorang-sorang. Sampai orang rumah pun nak menyampah tengok kan. Buat apa? Buat live. Sorang kan. Cakap sorang. Saya lari ke sini. Pasal sini boleh masjid surau. Takkanlah buat live. Bantulah dapatlah. Sini dapat. Sana dapat. Ni satu Malaysia, satu dunia dapat. Kan? Ada yang tukang buatkan saya punya ni. Kata saya tak pernah buat live ni tuan-tuan. Buat apa saya nak buat? Kecuali orang minta saya buat lah. Jadi saya nak kongsi lah ilmu yang kat sini boleh kembang mana-mana. Sini dapat, sana dapat. Kan? Kalau nak duduk sana, kuliah tak boleh. Duduk kat rumah, pasangnya cakap sorang. Macam orang bangang kan. Rumah pun tegur awak dah lah. Macam orang gila dah saya tengok. Sorang. Jadi tuan-tuan, pasal itu saya datang sini nak bagi kuliah. Saya kalau boleh setiap waktu saya, tak kisahlah apa waktu pun, saya tak nak duduk di rumah. Kalau boleh malam ni, isyak tengah malam. Sebab saya memang kerja itu je tuan-tuan, curang ngajar je. Saya bukan ada kerja lain. Bukan fikir besok nak pergi pejabat. Tak ada. Kerja saya bangkit di subuh, lepas subuh kuliah. Duha, zuhur. Itulah kita. Kalau dia orang susun lah, boleh kan? Sejam, habis jam ni, pergi jam tu. Habis jam tu, pergi situ. Habis pergi situ. Boleh? Saya bukan nak duduk rumah. Buat apa saya duduk rumah? Kalau duduk rumah, baik saya duduk KL. Baik saya membutuh kat rumah. Kan? Sebab takut besok akhirat, aku bagi kau pinjam ilmu. Sikit dulu kan? Pasal apa kau tak sampaikan? Kau baca hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Aku dah bagi sikit. Asal tak bagi? Kau kira membutuhkan kau. Kau tahu tak berapa ramai orang tak tahu sembahyang? Kau tahu tak berapa ramai yang tak ngadap aku? Kau tahu tak berapa ramai yang buat maksiat kat aku? Kenapa kau tak betulkan? Takutlah di hadapan Tuhan besok. Tu saya datang sini. Datang sini pula. Oh Allah ya Tuhan. Tapi alhamdulillah lah, kuliah penuh je maghrib insya-Allah. Kan? Cuma maghrib lah. Yang lain-lain tu subuh kejap ada, kejap sangkut, kejap ada, kejap sangkut. Kan? Susah pun nak bagi ilmu ni akhir zaman. Jadi tuan-tuan, tak tahulah macam mana surau ni boleh berani pula manggil saya. Jadi tuan-tuan, makasih banyak kerana sudi mengundang saya pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lah di lain waktu. Saya mungkin ada sampai sini hujung tahun ke. Tak tahulah. Tengoklah. Sebab Selangor makin meningkat. Kes makin meningkat. Di wilayah pun sama. Jadi tuan-tuan, mungkin di Johor ni tak ada barakahnya mungkin. Jadi saya duduklah kat sini dulu. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan.